Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami kumpulan S Akidah akan membuat diskusi ringkas berkenaan bait-bait yang kami buat dalam kitab Jawharatul Tauhid, iaitu dari bait 104 hingga 110. InsyaAllah kita mulakan dengan bait yang 104. Persilakan saudari Siti Nazatul. Nama pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini saya akan terangkan bait yang ke-104. Tajuk besar dia akhadhus suhufi yaumal qiyamah bil iman wasyama'il. Menerima suratan amal pada hari kiamat dengan tangan kiri dan tangan kanan. Okey, tapi kalau kita tengok, kita translate dalam bahasa Arab, dia kata terima suratan amalan pada hari kiamat dengan beriman dan menyeluruh. Okey, beriman maksudnya kita beriman bahawa memang akan berlakunya kita terima suratan amal kita tu. Okey, bait yang ke-104, wa wajibun akhazul ibadi suhufa kama minal qur'ani nasan urifa. Dan wajib seorang hamba tu mengambil lembaran. Lembaran tu ialah suratan amalan kita sebagaimana ada dalam nas Al-Quran. Okey, ana ringkaskan secara keseluruhan berkaitan dengan tajuk beriman dengan menerima suratan amal pada hari kiamat ni. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran bahawa orang yang mukallaf ni, kita tahu kan orang mukallaf ni orang yang dibebani tanggungjawab akan diberikan kitab yang mengandungi amalan mereka ketika di dunia yang ditulis oleh malaikat yang sentiasa bersama mereka di dunia. Okey. Orang mukmin bagaimana amalan dia diberi di hadapan di sebelah kanan. Manakala orang kafir diberi kitab amalan dia dari belakang di sebelah kiri. Seperti firman Allah Ta'ala, boleh tengok dekat dalam kitab Mukhtasar tu, kitab Arab tu, muka surat 188, surah Al-Haqqah ayat 19 hingga 20 dengan ayat 25 hingga 26. Nanti boleh baca sendiri dia lah sebab maksud baca maksud dia. Kerana baca maksud dia surah Al-Haqqah tu ayat 19 hingga 20. Maksudnya maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, dia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah bacalah kamu kitab amalku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Lepas tu yang orang yang diberikan kitab amal dia tu dengan tangan kiri. Kalau surah Al-Haqqah, surah yang sama juga, kalau ayat 19 hingga 20 berkaitan dengan orang mukmin diberikan kitab dengan tangan kanan. Okey. Yang ni, so kalau tengok surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 14, baca sendirilah maksud dia. Ana akan terangkan syarah dia je. Okay, syarah dia kata orang yang kafir, orang kafir ni ai kana ya'taqidu annahu lan yub'atsu ba'dal maut wa la yarja'a ila rabbi. Mereka ni beriktikad sesungguhnya tak ada kebangkitan pun selepas mati dan mereka tak kembali pun kepada Tuhan mereka. Walidha kana masruran bima uti fi dunya min ahlin wa malin. Mereka ni lalai pasti bersukaria dengan keluarga mereka ni juga kufur dan harta yang diberikan dengan harta yang diberikan dekat dunia tu. Walam yakun yakhafu min liqa'illah. Dan mereka tak rasa takut pun nak bertemu dengan Allah. Adapun orang mukmin ni mereka rasa takut nak bertemu dengan Allah pada hari kiamat.
Jadi sebab itulah mereka beramal dengan amal soleh dan jauh dan menjauhi perkara munkar yang Allah larang kan. Okay. Kalau tengok surah At-Tur ayat 28 hingga 26, ada ayat 26 lah, tengok 26, maksud musyfikin. Musyfikin ni mereka yang takut, mereka yang takut dengan azab. Mufradat dia khaifin, iaitu mereka yang takut juga, kiranya samalah khaifin ataupun musyfikin mufradat dia. Okay. Bagaimana kita tahu, kita wajib beriman dengan pengambilan lembaran kita, kitab kita yang diberikan kepada manusia seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak perlu berbincang dengan mendalam macam mana pemberian gambaran dekat hari kiamat pasal pemberian kitab ni. Kita cuma wajib dan tahu benda tu benar berlaku. Okay, faham? Allah je tahu mengenai suratan amalan diberi kepada mukallaf pada hari kiamat. Kalau tengok muka surat 189, yang baris akhir tu dikata yaumal wal mu'min yahtamu bima fi suhufi la bi shakliha wa kaifiyatiha. Orang mukmin ni dia ambil berat apa yang ada dalam suratan amal, bukan rupa, cara penulisan dan pemberiannya. Kiranya orang mukmin ni ambil berat apa yang ada suratan amal, bukannya segi cara pemberian. Sebab tu lah orang mukmin dia buat amal soleh, tinggal benda yang dilarang ataupun tinggal benda yang dilarang oleh Allah lah, macam tu. Okay, faham? Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Tajuk yang kedua, Al-Iman bil Mizan. Bait yang ke 105, wa masalu hazal wazni wal mizan fatuwazzanu al-kutubi awil a'yan. Maksud dia, dan seperti ini timbangan dan alat menimbang, lalu ditimbang kitab amalan atau amalan itu sendiri. Ni Ana pun ringkaskan juga. Sebagaimana yang kita tahu, suasana hari kiamat ni dah disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iaitu kalau kita tengok yang ni, timbangan amalan pada hari kiamat dan juga alat penimbang dia. Dan kita wajib beriman dengan timbangan amal soleh dan jahat, serta wajib beriman juga adanya neraca yang akan ditimbang pada hari kiamat. Neraca tu neraca yang timbang amalan kita lah. Okay. Muka surat 189, perenggan yang ketiga, baris yang kedua, ditanya lakin kaifa yakun wazni. Ditanya bagaimana bentuk timbangan tu. Kila pendapat ni kata, ada satu pendapat berkata, ada setengah pendapat kata tuwaddi'un suhufi a'mal salihah fi kifah. Dikatakan diletakkan suratan amal soleh tu pada satu neraca, suratan amal jahat pada satu neraca lagi. Mana-mana neraca yang berat itulah yang benar. Sebab kita tahu kan, yang berat yang itulah yang akan dihisap lah sama ada kita masuk syurga dan sebaliknya. Okay, bentuk timbangan yang kedua pula, tuasamu bisuhiyah dirupakan rupa tertentu, tuwadda'un suwaril hasanati fi kifah, dan diletakkan gambaran baik, rupa baik pada satu neraca, wasuwaru sayyi'ah fi kifatil ukhra, dan letakkan rupa kejahatan pada satu neraca lagi. Lepas tu, kalau kita tengok dalam kitab ni, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimah yang ringan di lisan, di mulut kita, namun berat di timbangan. Thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, dan disukai ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan? Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Jadi kalimah ni ringan je, kita duduk saja-saja pun bolehlah amalkan kalimah ni. Kiranya tak kira masa, sebab betul lah Nabi cakap kalimah ni ringan pada lisan, sebabnya berapa patah perkataan je, tapi berat kalimah ni, tapi beratlah dekat kalimah ni, berat pada timbangannya. Okay. Lepas tu kita kena serahkan kepada Allah Ta'ala, dan
timbangan ni, yang pasal neraca dan alat penimbang ni, kita serahkan perkara ni semua kepada Allah. Lebih baiklah. Dan kita beriman dengan neraca dan proses menimbang. Dan kita serahkan urusan keduanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh ulas dengan lebih lanjut bagaimana rupa gambaran neraca tu. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kita wajib percaya bahawa adanya neraca, adanya penimbang, adanya pembahagian suratan amal kita tu. Okey. Maksud apa yang dimaksudkan oleh timbangan. Okey. Fa innal wazna lughah. Ni perenggan akhir muka surat 190 baris kedua. Dari segi bahasa mengetahui ukuran ataupun sukatan ataupun timbangan berat dengan membandingkannya dengan ukuran lain yang diketahui dengan cara tertentu seperti mengetahui timbangan, sukatan dan ukuran. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Kaedah pengiraan amal antara kebaikan dengan kejahatan kita serahkan kepada Allah dan kita kena berdoa agar Allah beratkan timbangan amal kita dan penuhkan surat pada ada nak kata-kata ni anda jumpa dalam artikel lah, tapi dia bukan pasal yang Al-Imam bin Mizan, tapi dia pasal lembaran. Buku yang paling mendebarkan untuk kita baca kelak adalah buku catatan amal kita, padahal kita sendirilah yang menyusunnya. Kenapa dia cakap macam ni? Sebab betul lah buku yang kita nak dapat tu sama ada tangan kiri ke tangan kanan melambangkan kita orang yang betul-betul mukmin ataupun sebaliknya kan. Nah, dan kita sendirilah susun dia bagaimana sebabnya setiap apa yang kita buat tu akan dicatat amal kita. Jadi selagi mana kita berada dekat dunia ni, beramallah dengan amal soleh dan tinggalkan segala kemungkaran. Wallahu a'lam. Seterusnya anda serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya kita jemput saudara Rafi'i, insya-Allah. Muhammad Rafi'i ada? Okey, boleh seterusnya. Beriman dengan titian sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi anak teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu Al-Iman bis-Sirat, yakni beriman dengan titian as-sirat. Jadi anda bentangkan hari ini berdasarkan PowerPoint yang anda buat. Jadi untuk PowerPoint yang pertama anda buat iaitu sebelum tu anda baca baik dulu. Iaitu kaza as-siratu fal-ibadu mukhtalif mururuhum fasalimu wa muntalif. Maksudnya demikian juga titian as-sirat. Semua manusia berbeza, mereka melintasi. Ada yang terselamat, ada yang tergelincir. Jadi di sini ini menjelaskan bahawa semua manusia berbeza dalam melintasi as-sirat. Ada yang terselamat, ada yang tergelincir. Hal ini bergantung kepada amalan masing-masing. Bagi golongan yang terselamat, maka beruntunglah bagi dia. Bagi golongan yang tergelincir, maka azablah bagi dia, iaitu neraka. Seterusnya,
Maksud titian as-sirat di mahsyar pada hari akhirat nanti ialah satu jambatan yang merentasi di atas neraka Jahannam. Semua orang yang mukallaf akan melintasinya untuk sampai ke syurga. Sesiapa yang melepasinya, dia akan masuk syurga. Sesiapa yang tergelincir dari titian itu akan jatuh ke dalam neraka. Kerana kedudukan neraka Jahannam di antara tempat berhimpun dan syurga. Sifat titian as-sirat itu disebut di dalam hadis Nabi bahawa ia lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari mata pedang. Mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan zahir ayat Al-Quran dan hadis serta menyerahkan hakikat pengetahuannya mengenai titian itu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya sirat, yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku. Telah ditetapkan oleh Tuhanmu, kemudian kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selamatkan orang yang bertakwa. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan biarkan orang yang zalim dengan kekufuran dan maksiatnya hingga berlutut di dalam neraka itu. Surah Maryam ayat 71 hingga 72. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pertama yang melintasi titian as-sirat dan terus memasuki syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dengar lah. Anda terus dengan poin yang lain. Orang mukmin melintasi titian as-sirat dengan kelajuan berbeza menurut amalan masing-masing dan menurut bersegeranya memperkenalkan perintah Allah dan meninggalkan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kemudian dibentang jabatan di atas neraka Jahannam, kami, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala berkata, apakah jabatan itu wahai Rasulullah? Demi bapa kami dan kamu dan demi ibu kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dahdun muzallatun, yakni yang bermaksud suatu yang menggelincirkan kaki. Ia mempunyai mata kail, pencangkut dan duri yang berada di Najd. Padanya duri orang kafir pula akan jatuh dari titian ke dalam neraka Jahannam. Kita pohon keselamatan dari Allah, demikian juga duri lain dipanggil Sa'dan. Lantas orang mukmin melintas seperti pancaran kilat, seperti burung, seperti sekelip mata, seperti kuda yang hebat, seperti penunggang, ada yang lepas, ada yang mencakar muka dan ada yang berjalan cepat dalam keadaan beban yang banyak. Riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Di sini ini menjelaskan bahawa di saat manusia melintasi titian as-sirat ni, dia bergantung kepada amalan masing-masing. Adanya seperti burung, adanya sekelip mata. Hal ini berdasarkan amalan di atas dunia. Bagaimana kebaikan dia semasa di atas dunia. Bagi orang yang tergelincir saat dia melintasi siap, maka itu suatu azab bagi dia lah.
Mungkin amalan dia di atas dunia tu, dia melakukan kemaksiatan dan perkara yang membawa kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, anda terus kepada kesimpulan lah. Jadi kesimpulannya bahawa al-iman bis-sirat ni kita wajib beriman kepadanya sebab dia suatu yang wujud dan nyata akan berlaku di akhirat kelak. Jadi kita sebagai seorang Muslim ni Jadi kita sebagai seorang Muslim ni perlu bersiap sedia dengan amalan kita di atas dunia. Sebab apa? Gambaran dan betapa seksanya Allahumma kita sebagai Tak seorang dengar dah. Muslim apa? Apa? Jadi kita sebagai seorang Muslim ni wajib seharusnya bersedia dengan amalan kita di atas dunia kerana kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Sama ada kita termasuk orang yang beruntung ataupun sebaliknya. Amalan-amalan atas dunia lah yang dapat membantu kita. Sama ada kita ni terselamat daripada titian as-sirat ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam. Allah Alam. Okey, terima kasih kepada saudara Rafi'i. Okey, seterusnya kita jemput saudara Zuhair. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fakinna fid din wa alim ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, insya-Allah saya akan terangkan tentang kewajipan beriman kepada Arash, kursi, qalam, luh mahfuz dan malaikat pencatat, insya-Allah. Baik, bait pertama, bait 107. Wal arsh wal kursi thumma al qalam wal katibuna al-luh kullu hikam. Sesungguhnya arash itu kursi, qalam dan para pencatat dan luh mahfuz, kesemuanya adalah hikmah. Lahtiyajin wa bihal imanu yajibu alaika ayyuhal insan. Sesungguhnya Allah tidak berhajat kepadanya dan dengannya harus kamu wahai manusia untuk beriman. Baik. Semua perkara tadi so untuk poin saya ini ada 5 perkara yang kita akan bincangkan, iaitu arash, kursi, qalam, luh mahfuz dan malaikat pencatat. Okey. 5 perkara ni semuanya adalah perkara yang kita sebut sebagai ghaibat, iaitu perkara-perkara ghaib. Baik. Fitrah manusia ialah I believe what I see. Saya percaya apa yang saya nampak. Itu adalah fitrah semula jadi manusia. Selalu kalau kita datangkan sesuatu, dia akan tanya, okey, mana bukti? Apa bukti benda tu ada? Contohnya kita kata unicorn kan. Kita kata, aku nampak unicorn. Mana? Datangkan bukti. Selagi aku tak nampak bukti, aku tak percaya. Jadi, 5 perkara yang kita tengah nak bincang ni adalah semua perkara ghaib.
kita tak pernah nampak. Jadi macam mana kita sebagai manusia yang fitrahnya kita selalu kena tengok apa yang kita nak supaya kita percaya, untuk kita percaya bahawa kita beriman dengan lima perkara ni. So, pengarang datangkan dalam ayat pertama, ya, lima perkara ni adalah antara perkara ghaib yang telah dikabarkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Kerana itu wajib kita beriman kepadanya. Bila datang daripada Al-Quran dengan Sunnah, nak tak nak kita sebagai Muslim kita kena percaya. Nabi berfirman, Nabi SAW berfirman, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara yang tidak akan sesat kamu jika kamu berpegang dengannya. Apa dua perkara? Quran dan Sunnah. Jadi bila datang daripada Quran dan Sunnah yang mutawatir, nak tak nak kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku kita beriman dengan Allah, yang mengaku kita Islam, kita kena percaya dengan lima perkara walaupun kita tak pernah nampak. Sebab akal manusia tak mampu untuk menakul kewujudan ataupun fizikal lima perkara ni. Baik. Okey. Macam yang dah cakap, macam pengarang cakap dalam ayat yang first tu. Lima perkara ni dah didatangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk setiap lima perkara ini adalah dalil je. Saya ada senaraikan kat situ. Tapi saya akan baca satu je untuk kita jimat masa. Okay. Dalil untuk Arash. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Baik. Jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Baik. Itu adalah satu dalil lah yang datang daripada Quran yang menerangkan tentang arasy. Dan ada juga dalil tentang kursi, qalam, Lauh Mahfuz dan malaikat pencatat. Boleh tengok kat situ lah. Baik, seterusnya. Okay, kita dah tahu perkara ghaib ni kita kena beriman sebab ada dalil. Seterusnya, bila kita dah beriman kan, kita dah percaya kan, macam mana bila kita dah beriman dengan benda ni kan, kita perlu ke untuk kita untuk bayangkan bila orang tanya kan, Arash tu apa? Kita kena beritahu Arash ni ada empat kaki, ada ada tempat sandar. Perlu ke kita terangkan secara fizikal pasal lima perkara ni? Jawapan dia, ulama kata tafwidu haqiqataha ila Allah Ta'ala. Umur ghaibah yajibul iman ma'a tafwid haqiqataha ila Allah Ta'ala. Wajib kita beriman, tapi dalam masa yang sama hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Maksud dia kita kena beriman, dalam masa yang sama hakikat benda tu, kewujudan sebenar benda tu kita serahkan kepada Allah. Sebab akal kita tak mampu menakul macam mana fizikal sebenar benda tu. Dan lagi tiada dalam dalil-dalil tak ada disebutkan pasal menerangkan secara fizikal benda-benda tu, selain hanya disebut nama dan beberapa maklumat lain dan dalil Quran dan Sunnah yang ada. Maksud dia contoh macam Lauh Mahfuz kan, kita tahu Allah dah sebut bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Tak ada terang Lauh Mahfuz tu kat mana, tak ada terang Lauh Mahfuz tu macam apa, tak ada. Jadi kita cuma tahu Lauh Mahfuz tu ada. Okey, hakikat dia kita serahkan kepada Allah SWT. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya, dalam perbincangan kita pasal kelima-lima perkara ni, apa yang kita perlu tahu, setiap perkara ni dia ada maksud dia sendiri. Dari segi bahasa Arab dia. Contoh dia macam Arash. Arash tu adalah tempat duduk. Tempat duduk pemerintah. Kursi adalah kursi
Kursi. Yatlaku ala ma yada'ul malak alaihi rijlaihi. Tempat meletak kaki pemerintah. Itu kursi, qalam, pena, katib, penulis, lauh mahfuz, benda yang kita tulis untuk mengelakkan kita lupa. Macam notepad macam tu. Itu dari segi bahasa. Tapi apa, okey. Kat situ, pengarang letakkan ada 2 poin penting. Bila kita belajar pasal ilmu ni, 2 poin penting kita mesti pegang. Yang pertama, yajibul i'tiqad bi anna al-arsh usurat seterusnya. Ilmi usurat seterusnya. Dah ke? Dah ke? Aku minta gerak. Okay, tak apa. Kita sambung je. Al-awwal, yajibul i'tiqad bi anna al-arsh wal kursi wal luh wal qalam al-katibin laisu ka'urushil muluk wa karasiyuhum wa alwahihim wa aqlamihim wa kutabihim. Maksudnya, kita kena beriktikad, kita kena yakin dan percaya bahawa arash, kursi, loh, qalam dan para malaikat pencatat ni yang disebutkan Allah dalam firman dia tak sama dan takkan sama sekali sama dengan arash, kursi, qalam, loh dan para penulis seperti yang kepunyaan raja-raja dalam dunia ni. Takkan sama. Itu poin pertama. Baik, yang kedua, wajib kita beriktikad bahawa Allah SWT pada 5 perkara ni yang diciptakan Allah ini, Allah tak berhajat langsung pada dia. Itu yang dalam bait tadi, bait 108, lahtiyajin. Allah tak berhajat langsung pada perkara-perkara ini. Sekejap. Kalau Allah tak berhajat, kenapa Allah cipta? Kenapa Allah cipta? Kalau Allah tak berhajat. Baik. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah tak berhajat dengan satu perkara pun dalam dunia ni. Apa? Boleh nampak kat situ ada selitkan dalil. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Okay, bila bila kita sebut kan, kita sebut Allah Maha Kaya. Apa Maha Kaya bagi Allah? Maha kaya bagi Allah bukan macam kaya bagi kita yang ada harta banyak, hanya duit, tahu kan? Bila kata Allah Maha Kaya, maksudnya Allah tak berkehendak satu pun pada makhluk-makhluk dunia ni. Allah cukup dengan dia. Dia tak perlu dengan orang lain. Allah tak perlu bergantung pada sesuatu pun dalam dunia ni. Sama juga dengan 5 perkara yang Allah cipta ni. Arash, kursi, luh, qalam dan malaikat pencatat amalan. Kenapa Allah cipta? Allah cipta yang bait 107 tadi. Kullu hikam. Allah cipta semua ni sebagai hikmah. Hikmah untuk siapa? Hikmah untuk kita. Kita umat para manusia, Allah ciptakan semua ni sebagai hikmah. Hikmah supaya kita tahu yang Allah sebenarnya untuk uji kita, keimanan kita. Jadi kita wajib beriman lah. Allah datangkan semua ni sebagai hikmah. Untuk Allah tayangkan dia punya kekuasaan semua tu. Baik, peringkat akhir. Wajiblah ke atas kita untuk meyakini bahawa sesungguhnya perkara ghaib ini diciptakan. Sekejap. Peringkat bukan ulasan. Peringkat terakhir tadi. Baik, thank you Ilmi. Okey, dengan ini wajib ke atas kita meyakini bahawa sesungguhnya perkara-perkara ghaib ini diciptakan sebagai hikmah. Baik, poin hikmah. Dan hanya diketahui oleh Allah SWT. Maksudnya hakikat semua ni, yang akal kita tak mahu tafsir, semuanya hanya Allah aja yang tahu. Kerana sesungguhnya Allah ialah Al-Hakim. Dia tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, bahkan dengan hikmah.
Dan Allah bersifat al-hikmah, iaitu sentiasa meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Sebenarnya ulasan ni dalam saya punya penerangan tadi saya dah terangkan sikit ulasan saya. Jadi last sekali, kita sebagai manusia, kita kena sedar bahawa akal kita terbatas. Apa yang kita ada semuanya milik Allah. Jadi tak logik untuk kita untuk menidakkan apa yang Allah suruh. Semua daripada kita, semua daripada Allah. Wallahu a'lam. Minta maaf salah silap. Kalau ada khilaf atau apa-apa, maafkan saya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, syukran. Okay, seterusnya insyaAllah Ana. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وحده الداهر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين. Okay, seterusnya Ana sambung dengan seterusnya iaitu bait yang ke-9 dan yang ke-10, iaitu wujubul iman bil jannah wan nar, iaitu wajib beriman syurga, akan kewujudan syurga dan neraka. Okay, Ana baca bait dulu. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana fi daraini amin. Wan narul haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahidi dhi jinnah. Okay, maksud dia, dan neraka adalah benar diciptakan sebagaimana syurga. Bait yang ke-10, darul khulud lis-sa'adi wasyaqi mu'adzibin munammin mahma baqi. Maksud dia iaitu kedua-dua, iaitu syurga dan neraka ialah tempat yang kekal bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Masing-masing diazab, diberi nikmat selama mana ia kekal dengan izin Allah. Okey, insya-Allah ulasan berkenaan dengan bait yang Ana bagi tu, yang Ana tergena ialah iaitu an-nar haqqun, iaitu kewujudan neraka itu ialah benar-benar ada, itu benar-benar wujud seperti mana wujud syurga. Seperti kita tahu, adanya syurga maka adanya neraka. Maksudnya Allah tidak akan menjadikan satu perkara itu tanpa ada yang baik dan yang buruk. Maksudnya contohnya ada pahala, ada dosa, ada orang mukmin, ada orang kafir. Maksudnya di situ an-nar haqqun aw jalat kal jannah. Seperti mana adanya neraka itu, maka adanya syurga itu. Okey. Setiap insan yang beragama pasti mengakui kewujudan syurga dan neraka. Iaitu sebagai destinasi kita yang akan kita menjadi rumah kita atau rumah tempat tinggal kita yang abadi. Okey, seperti mana yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat syurga tu seluas langit dan bumi, malah lebih lagi. Dan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, iaitu setiap manusia pasti akan merasakan kematian, tidak terlepas. Maksudnya manusia tak boleh lari. Maksudnya kalau dah mati, kebanyakan orang yang tak ada agama ni, dia akan kata mereka mati, mereka tidak akan pergi ke tempat mana. Maksudnya mati biar mati, tak ada yang kekal, yang abadi. Tapi sebagai kita umat Islam, kita yakin yang mana selepas kematian ada kematian lagi, ada kehidupan yang kekal abadi, iaitu
kekal yang mana destinasi kita yang kekal abadi sama ada syurga atau neraka. Dan dalam surah Al-Imran ni tadi, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka sesungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maksudnya, orang yang beramal soleh, orang yang melakukan ketakwaan atau melakukan tanggungjawab dia kepada Allah, ialah satu perkara yang baik yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu supaya mentauhidkan Allah dan sebagainya. Tapi dan dengan saranan itu, dengan perbuatan itu, dia akan membekalkan kita kepada bekal akhirat. Maksudnya kalau kita beramal soleh atau berbuat kebaikan, insya-Allah kita akan ada kebaikan di akhirat kelak, iaitu dapat syurga Allah. Dan seperti mana yang dalam Quran disebut, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka bagi orang yang lalai akan dunia itu, maka dia akan lalai dia akan terpedia dengan harta benda, anak pinak, keluarga dan sebagainya. Menyebabkan mereka lalai. Tapi bagi mereka yang ada sifat zuhud atau sifat takarub ila Allah, dia akan sentiasa mengingat oleh Allah. Dia akan bersiap sedia lah. Okay, insyaAllah. Seterusnya kita akan bahaskan dan mengapa dalam bahasan ini dah disebut dalam kitab Sawi, Syarah Sawi, dalam syarah matan Zahrul Tauhid, dia katakan mengapa di akhirat kelak ramai yang masuk neraka. Maksudnya ramai yang menginginkan syurga, tapi seolah-olah amalan mereka tidak membawa mereka ke syurga. Maksudnya mereka hanya mengimpikan syurga itu, padahal hakikatnya mereka beramal seperti mahu masuk neraka. Maksudnya amal-amal neraka, maksudnya meninggalkan solat, membuat perkara-perkara lara dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang layak hanya orang masuknya neraka saja. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan syurga ditutupi hijab dengan hal-hal yang dibenci dan neraka ditutupi dengan syahwat-syahwat. Maksudnya bagi mereka yang ada hadis daripada malaikat Jibril, ada berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa neraka ramainya orang-orang mahu masuk ke dalamnya, sedangkan syurga ni hanya orang yang sedikit saja, maksudnya orang yang benar-benar saja. Itu Allah sebut sesungguhnya syurga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maksudnya perkara dibenci itu kebanyakan seperti perkara-perkara yang membuat kebaikan. Bagi orang yang tidak ada iman, tidak ada pegangan iman yang teguh, dia akan merasa perkara itu perkara yang suka bagi mereka. Maksudnya mereka tak suka buat benda tu lah. Padahal mereka amalan-amalan seperti itu mudah bagi kita, dan mereka menampak perkara-perkara yang sepertinya jahat, maksudnya perkara yang buruk yang membawa mereka kepada maksiat, itu lebih baik bagi mereka lah. Sebab tu dia kata dalam kitab Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan manusia ni lebih gemar melakukan perkara yang ditegah. Maksudnya manusia tu lebih suka melakukan perkara yang ditegah. Perkara yang tegah itulah yang manusia lebih suka buat. Itu lah yang dinasihatkan oleh kita. Okay, seterusnya kita pergi pada huraian, iaitu masuk Al-Jannah. Jannah bermaksud ialah bustan, iaitu kebun-kebun. Dengan istilah ialah darus sawab allati a'ada Allah ta'ala lil mu'minin litakuna dar iqamah khalidan mu'addadah lis sa'adah allazi fariqud dunya 'anil iman. Pada istilah ialah sebagai balasan yang disediakan oleh Allah kepada orang mukmin, dan disediakan juga sebagai tempat yang kekal abadi bagi mereka yang disediakan pada dunia sa'adah, atau orang yang mendapat kebahagiaan.
allazi bagi mereka yang akhir hayatnya, maksudnya mati dalam iman, ada iman. Maksudnya syurga ni untuk orang yang mati dalam iman lah. Walaupun dalam hati mereka tu ada sekecil darah. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Okey, dalam pandangan ulama, itu tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang mukmin yang beramal soleh setelah kebangkitan sekali lagi pada hari kiamat. Dan masuk neraka, iaitu jismul latif muharraqa, iaitu keadaan yang neraka tu ialah latif, lembut dan bergerak-gerak. Maksudnya api tu lah, api yang jisim dia lembut dan bergerak-gerak. Sebab istilahnya ialah tempat azab yang disediakan oleh orang asi, atau orang yang bermaksiat, dan disediakan untuk bagi mereka al-ashqiya, atau orang yang mendapat kesengsaraan, yang dapat kecelakaan. Okey, kita terangkan apa maksud dengan as-su'ada, iaitu an-su'ada sayahsinu bihusni akibatuhum wa hum fi lahzat akhirah fi hayatihim, iaitu bermaksud orang yang mendapat su'ada ni, mereka merasakan sebaik-baik balasan, iaitu sebaik-baik balasan ketika mana datangnya sakaratul maut. Maksudnya ketika datangnya sakaratul maut, iaitu ketika malaikat Israel menyambut nyawa, orang golongan yang su'adat ni dah nampak akan apa destinasi yang akan bakal mereka tempuh, iaitu kebahagiaan dan syurga akan tergambarkan lah. Dari situ kita boleh lihat mereka tu destinasi akhir dia ialah syurga. Maksudnya orang yang dapat tu ialah orang yang beruntung lah. Okey, seterusnya al-ashqiya, iaitu saya asyiru bisud akibatuhum wa hum fi sakratil maut, iaitu mereka yang merasakan seburuk-buruk akibat, iaitu mereka merasakan kecelakaan yang bakal mereka hadapi. Sebab apa? Mereka lihat ketika mana sakaratul maut itu ada, mereka lihat akan azabnya, akan destinasi akan kekal lah oleh mereka, atau destinasi yang bakal mereka kunjungi atau mereka kekal, iaitu neraka Allah SWT. Dan ketika itulah baru mereka rasa kesal, iaitu sekesal-kesalnya. Macam celaka sangat orang bagi mereka yang ashqiya, ialah penghuni orang neraka. Okey. Yang tadi saya dah bahaskan yang ni, seperti mana dalam apa wanarul haq, yang golongan ashqiya tu, yang tu kehidupan yang berbeza semasa hidupnya, yang tidak pernah rasa. Maksudnya kat dunia mereka tak rasa, tapi masa di akhirat mereka merasakan perkara yang lebih buruk lagi. Itu yang berupa azab Allah, yang amat menyesal lah bagi mereka. Okay, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan wujudnya neraka dan wujudnya syurga itu ialah dari segi jenis-jenisnya. Seperti mana kita tahu, syurga ada 7 peringkat atau 7 jenis, dan neraka juga ada 7 peringkat dan 7 jenis, yang mana masing-masing itu menempatkan golongan-golongan yang berbeza mengikut tahap-tahapnya. Okay, seperti mana kita tahu, kita bahaskan dengan tingkat yang pertama, iaitu dalam tingkat pertama bagi neraka ialah neraka Jahannam, dan yang paling bawah ialah neraka yang paling bawah sekali lah, dari atas hingga ke bawah. Yang seperti mana kita tahu, neraka Jahannam ni menempatkan orang yang kufur kepada Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah pasti akan mengampunkan mereka dan pasti tidak pula akan menunjuk kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya, dan hal ini sangat mudah bagi Allah. Okay, yang tingkat kedua ialah neraka Lazah, bagi mereka yang mendustakan agama Allah dan berpaling kepada ajarannya. Boleh kita lihat dalam surah Al-Lail ayat yang ke-14 hingga ke-16. Nanti boleh rujuk lah. Okay, tingkat yang ketiga ialah neraka Hatamah, iaitu tempat
bagi mereka yang lalai dalam mengerjakan perintah Allah kerana dipengaruhi oleh harta dunia sehingga menjadi bakhil dan tidak mahu menafkahkan di jalan Allah SWT. Seterusnya ialah peringkat yang keempat, iaitu neraka sa'ir bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Matanya dibuta dan telinganya menjadi pekak. Dan tingkat yang seterusnya ialah tingkat kelima, ialah neraka saqar, iaitu penghuninya bagi orang yang tidak solat, tidak memberi makan orang miskin, berbicara dengan tujuan yang batil dan mendustakan hari pembalasan. Kita boleh lihat dalam surah Al-Mudaththir, ada yang menceritakan halaman belah kiri kat bawah sekali ada, insyaAllah. Dan seterusnya neraka yang keenam, iaitu neraka jahim bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, mendustai agama dan meminum arak-arak. Dan seterusnya neraka yang ketujuh adalah neraka hawiyah, iaitu bagi golongan yang munafik yang memusuhi Nabi, walaupun neraka ini paling bawah tetapi apinya sangat panas. Dan telah termaktub dalam Al-Quran menceritakan peringkat demi peringkat dalam iaitu peringkat-peringkat neraka ni sebagai saksi kepada kita bagi mereka yang mendustakan hakikat neraka dan syurga ni. Maka Al-Quran sebagai pegangan bagi kita, Al-Quran telah jelaskan kepada kita bahawa kejujuran ni amat benar, sangat-sangat benar. Dan ada yang membahaskan dalam Al-Anu, apa ya, Aujadat tu, iaitu karya yang telah disediakan, iaitu bermaksud Al-An, iaitu sekarang dan sebelumnya. Dalam golongan ni dia ada mendapat tentangan daripada golongan Mu'tazilah, Qadariyah dan Khawarij yang mereka mengatakan neraka syurga ni hanya disediakan setelah mereka mati. Maksudnya sebelum-sebelum tu tidak diciptakan. Dan ada mereka mengatakan ada menceritakan Nabi Adam tu, ada yang dalam Quran ada sebut Nabi Adam turun daripada syurga kepada neraka, tapi tidak menyebutkan neraka pada waktu itu. Itulah golongan yang Mu'tazilah yang menolak hakikat kewujudan neraka dan syurga ni yang mana mereka mengatakan kewujudan ni akan ada setelah mereka setelah mereka mati atau kebangkitan kelak lah. Dan ada mengatakan tidak mungkin Allah menjadikan perkara tu dia dah adiakan, maksudnya neraka syurga tu dah ada tapi masih menunggu penghuninya. Maksudnya Allah tidak akan bagi golongan Mu'tazilah mengatakan kerja yang Allah buat tu hanya sia-sia, maksudnya menunggu perkara yang belum lagi ada. Itu yang Mu'tazilah menolak tu lah. Maksudnya seperti yang kita tahu, neraka ni perkara, neraka dan syurga dia adalah perkara yang telah ada sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum kewujudan manusia pun dah ada neraka dan syurga tu, hanya menunggu penghuninya saja. Seperti mana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau kita lihat kataan uiddat tu ialah disediakan, fi'il madhi, maksudnya disediakan tu maksudnya telah lama ada, maksudnya sebelum tu pun dah ada lah. Itu yang mereka. Dan ada bukti lain, iaitu bukti Isra' Mi'raj, seperti yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mi'raj untuk melihat neraka syurga. Ada mereka ada yang berpendapat pandangan ini yang sahih mengatakan yang baginda melihat hakikat syurga dan neraka itu, ada yang dan bukan ilusi atau gambaran semata-mata. Okey, kalau kita syurga pun juga dia ada kelebihannya, ada 7 peringkat juga, iaitu syurga Adnan, syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Darussalam, syurga Muqamah, syurga Maqamul Amin dan syurga Al-Khuld. Itu masing-masing mendapatkan golongan-golongan atau yang ada yang khasnya, yang dikhaskan oleh
Allah bagi mereka yang ada kelebihan untuk masuk ke syurga. Namun hakikatnya nikmat syurga tu amatlah besar. Maksudnya walaupun kita dapat syurga yang ke bawah pun, maka nikmat pun tetap sama. Macam walaupun sama, tapi kita kena berusaha untuk mendapatkan tingkat syurga yang lebih tinggi lah. Itu bersama dengan para ulama, dengan para anbiya. Maka itu yang nikmat paling terbaik lah. Dan ada perbahasan lagi iaitu fala tamul lidlizi, iaitu janganlah kamu cenderung kepada orang yang mengingkarinya, yang kurang kewarasannya. Ya, seperti tadi lah, golongan yang Mu'tazilah. Janganlah kita bercampur dengan orang-orang yang berfikiran Mu'tazilah, Qadariyah, yang berfikiran songsang tu lah terhadap kewujudan neraka dan syurga. Yang dah saya terangkan tadi, mereka menafikan wujudan neraka. Mengikut dia perlu dan golongan kebanyakan yang mengingkarinya dan orang yang golongan ahli falsafah dulu lah, falsafah barat tu lah, yang mengingkari perkara-perkara yang hakiki ni lah. Seterusnya kita yang perbahasan yang kelima iaitu darul khuld lis-sa'adi wasyaqi, iaitu kedudukannya tempat yang kekal bagi orang yang baik dan jahat. Maksudnya tak ada tempat lain lah selain dua tempat ni, destinasi yang kekal abadi, sama ada neraka, tak neraka, syurga. Maka pilihlah pilihan atas kita, amalan kita nak perkara yang baik untuk kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk diri kita. Nescaya insya-Allah destinasi yang kelak akan mendapat syurga Allah SWT. Dan ada yang mengatakan yang syurga neraka ni, orang yang beriman juga, bagi orang yang beriman yang ada buat dosa atau kesilapannya, mereka juga akan masuk neraka terlebih dahulu mengikut fatrahnya, tempohnya. Selagi mana dosa-dosanya yang ada ni, mereka selesaikan tempoh tu, baru mereka dikeluarkan dan masuk dalam syurga. Hakikatnya orang yang beriman yang berdosa tu lah. Orang yang beriman yang belum nak iman, mereka terus masuk syurga. Tapi orang yang beriman tapi ada melakukan perkara yang perkara dosa lebih daripada perkara baik, maka mereka tu diseksa dahulu, dan setelah selesai dosa-dosa mereka habis, mereka dikeluarkan dan masuk dalam syurga. Walaupun ada secebis atau sekecil zarah pun iman mereka tetap akan masuk dalam syurga. Bagi menurut pendapat Mu'tamad, untuk orang-orang kafir yang mati, anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh merupakan penghuni syurga. Ini kerana mereka tidak mengetahui apa-apa berkaitan agama yang dianuti. Seperti hadis Rasulullah SAW, kullu maulid yuladu ala fitrah, iaitu setiap anak yang dilahirkan ialah fitrah, iaitu tidak mengetahui apa-apa umpama kain putih. Apabila tak kisah agama mana pun, yang anak mereka meninggal atau mati, mereka dan anak-anak itu akan masuk dalam syurga. Sebab apa? Mereka dilahirkan dengan fitrah, suci, sebab umpama kain putih. Dan ada sama dengan hadis ni lagi, itu ibu bapa yang mencorakkannya. Itulah pandangan ibu bapa yang mencorakkan untuk kita, untuk kekal dengan keimanan yang kita anuti, insya-Allah. Seterusnya perbahasan yang keenam, mu'adzibun mun'am, iaitu masing-masing diazab dan diberi nikmat. Hal ini jelas bahawa kita tidak dapat lari dari mendapat perhitungan daripada Allah SWT yang Maha Adil. Sama ada kita berkebaikan atau kejahatan, maka di akhirat kelak cuma ada dua tempat ini saja. Maksudnya kita tidak boleh lari lah. Kalau kita nyorok mana pun, kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat, kita akan dapat azabnya juga. Walaupun kita nak nyorok mana pun, dua tempat ni ada. Itu yang digambarkan oleh Allah. Seperti mana yang telah termaktub dalam Al-Quran menggambarkan betapa azabnya siksaan neraka, atau dalam surah dalam hadis baginda diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,
Bermaksud jika setitik daripada makanan ahli neraka iaitu makanan az-zakum terjatuh ke dalam lautan, nescaya akan memusnahkan penduduk dunia. Diseteruh apatah lagi orang yang memakannya. Makanan ahli neraka pun kalau jatuh kat dunia ni hancur, apatah lagi orang yang memakannya. Lagi lah. Bayangkan muhasabah diri lah. Baik. Kalau kita jauh daripada siksaan api neraka. Dan ayat kat sini selingan dengan azab neraka adalah dengan memakai kasut sehingga api neraka tu menggelegak otaknya kerana kepanasan kasut tersebut. Dan golongan yang mendapat azab ni adalah seorang ni lah, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Itu pun dah sehingga menggelak kepala, apatah lagi azab-azab yang lain lebih dahsyat lagi. Okey. Saya terangkan bagi mereka yang mendapat azab neraka, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun siesaannya, malah setiap siasaan itu ditambah lagi dengan kesiesaannya, seperti mana dalam Al-Quran surah An-Naba yang maksud maka tidak ada yang kami tambahkan ke atas kamu selain azab. Maksudnya setiap kali diazab makin bertambah kesakitannya, setiap kali diazab makin bertambah lagi kesakitannya. Okey, itu saja. Kesimpulannya berkenaan dengan kewujudan neraka dan syurga itulah tidak dapat tidak kita kena percaya, kita kena i'tiqad bahawa kewujudan syurga neraka itu adalah perkara-perkara syar'iyyah yang sememangnya kita percaya akan kewujudannya, agar kita tidak tersalah tafsir atau tersalah tangkap, dan kita seharusnya seboleh-bolehnya mengelak daripada fahaman-fahaman yang mengatakan bahawa syurga dan neraka ni atau perkara-perkara syar'iyyah ini tidak ada. Kalau kita tidak percaya akan tu, maka rosak iman kita. Maksudnya kalau kita percaya akan kewujudan neraka dan syurga ni, semestinya kita akan melakukan yang terbaik untuk diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan untuk memintalah perlindungan daripada Allah daripada siksaan api neraka, dan mohonlah agar Allah masukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah. Okey, itu saja yang saya faham berkenaan dengan baik-baik akan kewujudan syurga dan neraka. InsyaAllah itu saja. Dan okey. Okey, itu saja. Okey, sampai sini saja yang kami dapat. Dah berhujung. Okey, selesai saja diskusi ilmiah berkenaan dengan bait 104 dengan 110, iaitu kewujudan sam'iyat seperti catatan buku amalan, catatan sirat, mizan, perkara-perkara mutasyabihat, syurga neraka dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga apa yang kita terangkan ni menambah lagi kefahaman kita atau menambah lagi i'tiqad kita kepada Sang Pencipta atau agama kita. Moga-moga iman kita bertambah, insya-Allah. Okey, itu saja. Yang baik itu datangnya dari kami, dan yang buruknya datangnya daripada Allah SWT. Hakikatnya ialah kedua-duanya datang dari Allah SWT. Yang kurangnya kami minta maaf. Harap semua dapat ambil tiba atau ambil ibrah walaupun sedikit. InsyaAllah sama-sama kita menuju redha Allah, insyaAllah. Okay, itu saja. InsyaAllah. Strike